Assalamualaikum, saya Muhammad Firdaus bin Kamal, nombor matrik 267186, ingin membentangkan berkenaan tajuk kebebasan bersuara di Malaysia. Untuk pengenalan definisi, proses komunikasi mengalami proses perubahan yang sangat banyak dari penggunaan telefon sebelum ini kepada penggunaan laman sosial yang semakin dominan dan digunakan oleh seluruh masyarakat di dunia. Proses komunikasi adalah satu proses yang penting bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan seharian. Media sosial telah menjadi satu platform kepada semua pihak bagi menyampaikan maklumat serta medan untuk berkomunikasi dengan cara yang lebih pantas. Setiap berita atau perkongsian maklumat di mana-mana pihak di media sosial juga akan mendapat pandangan atau reaksi dari netizen. Kebebasan bersuara di Malaysia terikat di bawah beberapa akta yang termaktub di dalam perlembagaan bagi mengawal dan menghadkan kebebasan tersebut demi menjaga keselamatan negara dan ketenteraman awam. Definisi secara khusus mengenai komunikasi itu sendiri menurut Holland adalah proses pengubah perilaku orang lain, iaitu definisi komunikasi teori fungsi model. Untuk analisis iaitu isu yang berkaitan dengan undang-undang komunikasi, iaitu dia punya contoh iaitu penyebaran maklumat palsu di dalam mana-mana kumpulan aplikasi pesanan seperti WhatsApp, WeChat, Viber, Telegram dan sebagainya. Adalah menjadi kesalahan bagi seseorang untuk menggunakan perkhidmatan aplikasi seperti WhatsApp untuk membuat dan memulakan penghantaran apa-apa komen, permintaan, cadangan atau komunikasi lain yang lucah, sumbang, palsu, mengancam atau jelik sifatnya dengan niat menyakitkan hati, menginaya, mengugut atau mengganggu orang lain. Penipuan dari pengelakanan untuk melariskan produk yang tidak pasti kesannya dan tidak mempunyai kelulusan dari agensi yang berkenaan bagi memperdayakan orang ramai seperti ubatan atau alat kosmetik. Untuk undang-undang yang terlibat dalam komunikasi yang berkaitan dengan isu ini adalah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998 dan juga kanun keseksaan dari penipuan kita boleh klasifikasi di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Syazwani binti Rusti, nombor matrik 267416. Di sini saya ingin menerangkan pandangan dan idea berkaitan undang-undang dalam komunikasi dapat menangani permasalahan yang berkaitan dengan isu. Okey, kumpulan kami mempunyai pandangan dan idea tentang bagaimana undang-undang dalam komunikasi dapat menangani permasalahan yang berkaitan dengan isu yang dianalisis. Subuhan itu dengan memartabatkan keselamatan negara tidak dapat dipisahkan daripada kestabilan politik, kejayaan ekonomi dan keharmonian sosial. Sementara itu, konsep keselamatan negara di Malaysia sangat luas, menggabungkan ketenteraman awam, keharmonian kaum dan agama, kekuatan ekonomi, kebajikan sosial, kestabilan politik dan kerajaan yang kukuh. Kami turut berpandangan undang-undang komunikasi dapat menangani permasalahan berkaitan dengan pelakon yang tidak bermoral. Secara kesimpulannya, impak seperti yang telah ditafsirkan dalam Kamus Dewan edisi ketiga bermaksud kesan yang kuat dan berkesan. Komunikasi cyber ialah cara perhubungan baru yang digunakan sama ada melalui telefon bimbit, email dan lain-lain. Impak komunikasi cyber telah membentuk satu masyarakat yang inovatif dan maju. Selamat sejahtera, nama saya Sarania Manimaran, nombor matrik 269272. Terdapat cadangan untuk penambahbaikan terhadap Undang-Undang Komunikasi bagi mengatasi permasalahan yang berkaitan. Hak untuk kebebasan bersuara hendaklah dihadkan hanya pada tahap yang diperlukan sahaja dan berkadar untuk memenuhi penghormatan sebenar terhadap kemasyhuran orang lain dan untuk menjamin keselamatan awam, keperluan awam dan moral awam yang mendalam diiktiraf oleh undang-undang. Sehubungan itu, kebebasan bersuara juga mempunyai hak tertentu. Sebagai contoh, apabila Fahmi Reza memuat naik gambar ilustrasi badutnya yang menyerupai bekas Perdana Menteri kita, Najib Tun Razak di akaun Facebooknya, dia telah membuat kesalahan
kepada Seksyen 2331A Akta ini, di mana dia telah menyalahgunakan hak kebebasan bersuaranya pada perkhidmatan rangkaian untuk memulakan komunikasi yang menyinggung perasaan dengan niat untuk mengganggu orang lain, dan boleh dihukum di bawah Seksyen 2333 Akta sama, di mana dia dijatuhi hukuman penjara sebulan dan denda RM30,000 oleh Mahkamah Session Ipoh pada 20 Februari 2018. Walaupun rakyat Malaysia tidak pernah menuntut kebebasan mutlak bersuara, perbuatan itu nampaknya melebihi had. Kerajaan harus sentiasa memastikan mereka tidak menyalahgunakan undang-undang. Kita perlu memastikan bahawa setiap perkataan mesti diambil perhatian dengan teliti kerana ia boleh menyinggung perasaan atau melukakan perasaan orang lain. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus melindungi etnik kita daripada didiskriminasi. Kerajaan juga memainkan peranan penting dalam menguatkuasakan undang-undang tanpa menyalahgunakan peraturan. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk melakukan apa sahaja yang mereka mahu tanpa melanggar undang-undang, seperti yang dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan untuk melindungi satu sama lain. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Durgashini Raghunathan, nombor matrik 276492. Kesimpulannya, komunikasi cyber adalah salah satu cara yang digunakan sama ada melalui telefon bimbit, email dan lain-lain lagi. Ia juga membentuk masyarakat yang inovatif dan maju. Selain itu, komunikasi cyber juga memberikan kesan yang mendalam kepada setiap pengguna dan komuniti. Dalam era teknologi ini, komunikasi cyber juga memainkan peranan penting dalam kalangan masyarakat melalui laman sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, WeChat dan lain-lain lagi. Dengan ini, sebagai masyarakat, kita perlu bijak menangani isu ini dan juga menggunakan laman sosial sebagai cara untuk mengkongsikan pendapatan dan berinteraksi antara satu sama lain. Akhirnya, masyarakat tidak berhak untuk menggunakan kuasa kebebasan bersuara untuk menghina ataupun menyebarkan berita palsu tentang seseorang. Terima kasih.